الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung petang ni hadis yang kedua. Jangan biarkan air tercemar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu rawahu muslimun biraqam 278 hadis riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam bekas air yang bertakung. Jangan celup tangan. Ayak dalam timba ke, ayak dalam bekas kecil. Inak ni bekas kecil. Bekas yang tak cukup dua kolah. Bekas kecil. Macam kolah di rumah taman tu tak cukup, dua kolah tu kecil ya. Ayak bertakung, jangan kita celup tangan kita. Apabila seseorang kamu bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam bekas air. Kalau nak celup juga buat macam mana? Sehingga dia membasuh tangannya terlebih dahulu. Basuh di luar bekas. Jirus air ke tangan. Tuang air ke tangan sebanyak 3 kali. Sesungguhnya dia tidak tahu tangannya berada di mana ketika sedang tidur. Keterangan baginda melarang orang yang bangun dari tidur memasukkan tangan ke dalam air kerana bimbang kotoran atau najis yang tidak kelihatan yang berada di tangannya itu akan mencemarkan air. Kalau air banyak pun adabnya kita basuh tangan dulu. Contoh kolah masjid. Air banyak kolah masjid. Kita ambil tu, ambil gayung, basuh tangan kita di luar kolah, so 3 kali, baru kita celup. Tu adab dia.
Bukan sinting-sinting tangan tu terus celup tangan. Walaupun air banyak, adabnya basuh pergelangan tangan ni di luar kolah. Nanti nak kumuk tu baru kita celup tangan. Nak kumuk tu, ada yang tak dengar ke? Macam mana ni? Okey, suara okey. Adakah tak dengar ke macam mana? Tuan-tuan boleh dengar tak? Suara jelas? Jelas. Okey, kita teruskan. Basuh di luar. Lepas tu baru celup. Okey. Basuh luar dulu. Alhamdulillah. Suara clear? Baik. Apatah lagi kalau air tu sikit. Air sikit kalau kita celup. Dia akan mencemarkan air. Kalau tangan kita ni yakin ada najis, kita celup. Air yang sikit ni yang tak cukup 2 kolah. Tak sampai 190 liter. Dipanggil kurang dari 2 kolah. Celup, tangan kita ada najis, maka air jadi mutanajis. Kalau tangan kita kotor, kita celup, dia tak jadi mutanajis tapi kotor lah air tu. Jangan celup. Kerana bimbang kotoran atau najis yang tidak kelihatan yang berada di tangannya itu akan mencemarkan air. Antara adab bangun dari tidur, hendaklah membasuh tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelup tangan ke dalam air. Kalau di rumah kita ada kolah, air bertakung, di rumah kita juga ada sinki, bangkit tidur, basuh tangan di sinki dulu. Adab bangun tidur. Sebab waktu tidur, kita tak tahu tangan kita garu pipi. Waktu tidur, mungkin kita garu hidung, garu telinga. Sambil tidur, garu lubang pusat. Tidur ni, tangan kita bergerak-gerak. Garu sana, garu sini. Bahkan zaman dulu, orang istinja. Istinja ni maknanya, dia buang air besar atau air kecil. Dia cuma lap dengan batu. Batu, kayu, macam tu. Perca kain, daun, dia lap. Kemudian dia tidur. Bila dia tidur, dia tak basuh tu. Tak apa, sah, istinja sah. Punggung dia tu bila tak basuh, dia lap tu sampai kering, tak melekit dah. Lepas tu dia tidur, dia rasa gatal-gatal, dia duduk garu. Dia garu celah-celah punggung tu. Jadi di kuku-kuku dia ni ada kesan-kesan najis. Sebab istinja hanya takhfifun najasah, meringankan najis. Hanya air sahaja yang dapat izalatun najasah, menghilangkan najis. Istinja hanya takhfifun najasah, meringankan najis. Hanya guna air saja yang barulah dia akan jadi izalatun najasah, hilang najis. Jadi oleh kerana istinja, saki-baki najis, bau dia masih ada lagi. Dia tidur malam, tangan dia garu. Garu celah-celah punggung. Dekat dubur tu dia garu. Tangannya berbau dubur, tangannya berbau tahi. Nabi tak bagi celup. Kotok tangan. Kalau kita ni mungkin ada tape pusat, tape telinga di tangan, kita tidur malam, kita celup, air tu akan jadi tercemar. Antara adab bangun dari tidur, hendaklah membasuh tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelup tangan ke dalam air. Mula-mula sekali, bangkit tidur, adabnya baca doa tidur lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi kata kita tidur ada 3 ikatan syaitan. Syaitan mengikat kita 3 ikatan. Siapa bangkit tidur baca doa tidur, putus 1 ikatan syaitan. Ada baki 2 lagi.
Kemudian siapa yang berwuduk, maka putuslah tali ikatan syaitan yang kedua. Kemudian dia solat tahajud ke, solat sunat subuh ke, solat fardu subuh ke. Bila dia solat, putus tali ikatan yang ketiga. Fa asbaha nashitan, maka hari itu dia akan jadi orang yang cergas, buat kerja cergas. Sebaliknya orang yang bangun tidur tak baca doa tidur, tak ambil wuduk, tak semayang, pergi kerja terus, dia jadi pekerja yang pemalas, kaslan, malas, khabisan nafsi. Kerana nak marah-marah ke orang je, jiwa dia jadi buruk. Dia punya minda dia punya perasaan dia jadi tak elok dengan orang. Buruk jiwanya. Hati dia, rohani dia buruk, khabith, jijik. Cuba bayangkan orang tak mayang subuh. Mangkit baca doa tidur tak? Tak dah. Pergi bilik ayak buat apa? Gosok gigi, mandi. Lepas tu mayang subuh. Tak juga. Pergi semayang. Pergi kerja pemalas ni. Dia jadi pekerja yang tak rajin, tak proaktif. Pasal tak mayang subuh. Berapa tali ada di badan? Sehari 3 tali. 2 hari 6 tali. Kali sendirilah. 4 hari 12 tali. Berbelit-belit tali setan tu. Kalau lembu, tali hidung. Setan dia belit. Akhirnya orang yang tak mayang subuh, tak baca doa tidur ni, dia jadi kawan setan. Dia jadi turut setan. Istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Jadi kita ikut adab. Bangkit tidur, baca doa tidur. Pergi bilik ayak nak berwuduk. Hadis ni bagi tahu basuh tangan dulu. Masuk bilik ayak, basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Jangan ambil wuduk lagi. Lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita semayang. Ikut tertib tu. Kalau orang yang wuzuk, tak boleh semayang. Dia baca doa tidur. Dia masuk bilik ayak. Dia basuh lah. Basuh tangan dia. Mana yang boleh buat, dia buat. Basuh tangan, bersih diri. Nak semayang tak boleh. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Tak apalah, kerana ada keuzuran. Tapi jangan tinggal doa bangun tidur lah. Jangan tinggal. Baik, kita sambung. Di dalam hadis ini juga dapat kita perhatikan sikap baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga kesucian air. Baginda sangat tidak suka kepada sebarang aktiviti pencemaran air alam sekitar. Buang sampah dalam sungai, kotok ayak sungai, ayak laut, Nabi tak bagi. Cukup marah. Dalam hadis yang lain, baginda melarang membuang najis di dalam air bertakung. Ayak mengalir pun tak boleh, ayak bertakung lagi lah tak boleh. Pasal dia tak pergi mana. Nabi kata apa? Ayak bertakung ni jangan kita kencing walaupun banyak. Ayak kolam ke, jangan kencing. Nabi kata fa innaha ma'wal jin, tempat bertandangnya jin, tempat kediaman jin. Contohnya tasik ayak tak mengalir. Jangan buang sampah, jangan buang najis. Ma'wa ni tempat tinggal lah. Macam syurga kan, ma'wa tempat tinggal. Ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka dalam neraka. Ayak yang tenang, ayak yang tak mengalir macam ayak tasik, Nabi kata ma'wal jin, tempat tinggal jin. Karena kalau kita ganggu mereka akan balas dendam. Di dalam hadis yang lain, baginda melarang membuang najis di dalam air bertakung dan juga air mengalir yang kurang dari 2 kolah. Kalau 2 kolah pun tak boleh, tak elok lah. Baginda juga menyuruh kita menutup atau mengikat makanan dan minuman. Yang ni jangan dibiar terdedah semalaman. Ada hadis Nabi pesan, sebelum kita tidur, matikan lampu, padamkan pelita. Sebut waktu nak padam lampu tu, switch off tu,
sebut bismillah. Kalau baca panjang lagi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan lampu, matikan kipas, matikan aircon. Kita nak masuk bilik, kita nak tidur, matikan TV, sebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, supaya terelak daripada mudarat. Nabi suruh padam lampu. Lampu pelita zaman dulu jenis pelita. Kerana ada fuwaisiq, ada makhluk kecil yang suka buat kerosakan, iaitu tikus. Tikus boleh bagi pelita tu jatuh, minyak tumpah, rumah terbakar. Nabi suruh padam. Kalau sekarang elektrik boleh jadi lintas pintas boleh jadi kebakaran juga. Kalau berlaku guruh ke apa ke, sebab tu kita padam. Usaha kita tutup lampu, tutup kipas. Usaha kita bertawakal dengan Allah dengan menyebut namanya bismillah, bismillah, bismillah. Nabi kata petang-petang panggil anak kamu, jemput masuk rumah, nak maghrib dah. Kerana syaitan berkeliaran waktu tu. Panggil anak kamu masuk, tutup pintu dengan menyebut bismillah. Tutup tu kita punya usaha lah. Tak mau bagi syaitan masuk rumah kita, kita tutup pintu. Usaha kita, ikhtiar dengan nama Allah. Bismillah, dengan berkat nama Allah. Wahai syaitan, wahai jin, jangan masuk rumah aku. Tutup tingkap, tutup pintu. Nabi kata macam tu. Tapi kalau lepas Isya, boleh keluar. Tu maghrib jangan, syaitan berkeliaran. Kalau keluar pergi sembahyang jemaah, pergi masjid, pergi dengar kuliah, tak apalah. Pergi seronok-seronok jangan. Nak main-main bola apa lagi, dah maghrib dah. Balik rumah. Tutup pintu, sebut nama bismillah. Bukan tutup saja. Syaitan tak boleh masuk ke dalam rumah orang, tutup pintu, sebut nama Allah. Syaitan tak boleh masuk ke dalam tingkap yang telah ditutup dan dikunci dengan nama bismillah. Syaitan lah tak boleh masuk. Begitu juga Nabi sebut, kalau kita nak tidur malam, kita cek dulu di dapur kita tu. Minyak masak yang dalam belanga, goreng cempedak. Mesti cempedak. Goreng cempedak ada minyak duk bertakung dalam belanga. Nabi kata, pergi tutup dulu. Tutup dan sebut bismillah. Ambil tudung, tutup. Bismillah. Syaitan tak boleh buka. Mana tahu syaitan yang ada sempat masuk dalam rumah kita, ada jin kan dalam rumah kita, dia tak akan boleh buka beratnya tudung tu. Sebab kita tutup, kita sebut bismillah. Tidak kan. Kalau tak tutup, tahu dia buat apa? Kadang dia ludah. Ludah lah minyak tu. Kita tidur. Pagi esok kita bangun, Allah, minyak tak tutup. Pergi buat nasi goreng pula. Pergi goreng telur pula. Pergi sambung goreng cempedak. Ada sikit lagi. Makan-makan sakit perut. Makan-makan dapat penyakit misteri. Pergi klinik, pergi jumpa doktor. Doktor pun tak boleh tahu penyakit apa ni. Doktor kata, sihat ya. Tapi kita rasa sakit. Mula kita kata buatan orang. Mula kita kata orang sihir kita. Padahal syaitan ada dalam rumah. Dia akan buat jahat, buat khianat. Dia pergi tengok minyak yang terdedah, dia ludah masuk ke hak dia. Hak jahat lagi syaitan ni, dia berdiri tu, dia pancut kencing, masuk dalam minyak. Ada hak muntah buang. Syaitan ni jahat, musuh kita. Tutup nah. Kalau lupa pagi esok bangun-bangun, Allah, minyak ni terdedah semalaman, apa perlu buat? Buang je. Jangan duk sayang, buang. Sayang ustaz, minyak mahal lo ni. Memanglah, siapa suruh tak tutup? Sekurang-kurangnya Nabi kata, bagi orang yang tak ada tudung, di rumah dia tak ada tudung. Ada orang tak ada tudung? Katalah tak ada. Ambillah apa-apa, sudit ke lentang. Tak lentang, letak sudit, letak kayu. Ataupun ambillah lidi, kepok, lidi, tok atas tu. Atas belanga yang mengandungi minyak tu, tak lidi sebatang, sebut bismillah sebagai isyarat. Syaitan tak boleh main kacau dah. Walaupun masih terdedah, tapi kita isyarat, kita tak lidi. Kita tak. Ayak pun serupa lah. Kita duk takut semut masuk je. Gula kita tutup. Tak tutup, semut masuk. Nasi, jangan terdedah, tutup. Tutup, sebut bismillah. Jangan tutup saja. Tutup dia boleh buka, dia ludah. Imam Nawawi sebut, pengkhianatan syaitan. Dia boleh ludah. Dia boleh muntah.
Dia boleh kencing, kita tak nampak. Makan-makan sakit perut. Sakit perut. Makan ubat tak lega. Mula nak tuduh siapa buat. Tak ada siapa buat. Pengkhianatan syaitan dengan izin Allah. Sakit kita. Na'udzubillahi min zalik. Itu kena tutup. Kalau tak tutup, ada ayat sikit lagi. Ayat kopi radik semalam kita minum tak habis, terdedah semalaman. Kita masuk tidur, subuh esok kita mai tengok kopi radik ada lagi. Kita jangan minum, buang. Jangan minum, buang. Qayuk nasi tak tutup, duk terdedah. Jangan buat nasi goreng, buang bagi ayam makan. Ayam tak apa kot no. Ayam tak apa, dia take dia sendiri pun dia betul. Kita jangan makan. Sebab tu kena tutup. Habis tak ada, ambil lah apa-apa. Lentang situ. Orang tua-tua dulu, mereka kalau nak pergi bagi makanan dekat rumah jiran pun, dia ambil daun. Ambil daun, tutup. Tutup dengan daun. Daun keladi. Daun keladi lebak lah boleh tutup. Kena tutup. Nabi sangat kesian kepada kita. Nabi pesan kat kita benda-benda yang macam ni. Baik, kita tengok lagi, kita sambung. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyebutkan 4 faedah menutup dan mengikat bekas makanan atau minuman. Hak mana ada tudung, boh tudung. Hak mana tak ada tudung, mungkin kita belit dengan getah. Ikat. Kan? Ikat. Yang bertudung, tudung. Mengikat bekas makanan atau minuman. Siapa? Yang pertama, memelihara makanan dan minuman dari pencemaran syaitan. Kerana syaitan tidak akan mampu membuka penutup dan tidak mampu merongkai ikatan yang disebut nama Allah. Bismillah. InsyaAllah tak akan berlaku kejadian kebakaran sebab elektrik. Kalau kita tutup kipas bismillah, tutup lampu bismillah, tutup aircon bismillah, tutup pintu bismillah, insya-Allah. Kita nak masuk, kita bagi salam. Masuk bilik, assalamualaikum. Nak masuk kereta, kita tekan alarm, kita pergi kat pintu, kita nak masuk kereta, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Ada makhluk-makhluk dalam kereta kita tu. Tambah-tambah kereta tak naik lama. PKP ni kereta tak berjalan lama. Kita pun nak start jugalah, takut dia rosak. Pergi start. Buka pintu. Assalamualaikum. Kalau tak ada orang, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masuk. Nak tutup pintu? Bismillah. InsyaAllah pintu kita tak rosak. Nak tutup apa-apa, belajar sebut bismillah. Bismillah, bismillah. Tutup tingkap, tutup pintu, tutup periuk. Nabi kata bismillah. InsyaAllah. Tu adab dia lah. Baik. Jika tidak ada tudung untuk menutup makanan, gunakanlah sebilah kayu kecil sekurang-kurangnya sebagai penutup. Letak melentang. Kedua, ia dapat mengelakkan makanan dan minuman dari dijangkiti wabak penyakit yang diturunkan pada satu malam dalam satu tahun. Ni Imam Nawawi sebut malam apa tak tahu. Bulan apa tak tahu. Dalam satu malam ada wabak turun. Wabak ni menyebabkan sakit. Dan mungkin sakit berjangkit sebab wabak. Wabak. Ta'un tu wabak. Dia sebut asqab. Kalau marak tu penyakit biasa. Wabak ni dia boleh berjangkit. Imam Nawawi kata ada rahsianya. Satu malam dalam satu tahun Allah turun penyakit. Dan wabak ni dia akan menghinggap makanan dan minuman yang terdedah. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak tahu malam apa, kita tak tahu bulan apa. Imam Nawawi sebut, boleh tengok dalam Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Dan begitu juga Al-Haddad. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun sebut perkara ni dalam kitab dia Risalah Al-Muawanah. Dia sebut ada satu malam Allah turunkan wabak penyakit. Biasa sebut wabak ni dia tu kena penyakit. Dan penyakit ni dengan izin Allah kena berjangkit. Kita duduk takut corona je. Nasi yang terdedah satu malam, jangan makan. Tapi kat kedai makan tak apalah. Orang duk ada. Tray tu dibiar terdedah. Cuma duk halau lalat je. Orang duk ada. Tak apa. Rumah kenduri pun yang tutup tu, pelah nasi tutup lah. Nak bagi nasi panas. Lauk ni biasanya terbuka macam tu.
Kan, lauk terbuka. Kalau di hotel dia ada tudung dia lah, orang ambil, tarik tutup, ambil tutup balik. Tapi kalau kita pergi kedai makan, nasi campur, lauk ni memang terdedah. Tak apalah pasal mulahazah, orang duk perhati, orang duk mai, orang duk berjalan. Yang kita maksudkan kena tutup ni bila kita dah tak perhati dia. Kita nak tidur dah. Pukul 11 tengah malam kita nak tidur. Ronda-ronda dululah kot dapur tu. Tengoklah minyak tutup dah lagi. Apa-apa yang perlu tutup, pintu belakang kunci dah lagi. Selak dah lagi. Keselamatan maksud Nabi. Keselamatan. Kalau tak tutup, takut pencuri kawak masuk rumah kita. Satu, makanan ni kalau tak tutup, takut syaitan buat khianat, buat jahat dekat kita. Ronda-ronda dulu sebelum tidur. No? Ronda-ronda dulu, tengok apa yang tak kena. Keselamatan lah. Nabi ni sayang kita. Peringat, pesan kat kita. Kalau ada lampu tu padam, takut lagi ada tikui ke apa ke, tu tanda bil mu'minina raufur rahim. Tanda Nabi Muhammad ni dengan orang beriman ni sopan santunnya Nabi, rauf, satu lagi rahim, sayang. Pesan punya pesan, sayang kat kita. Tapi kalau nak jadi juga nak buat macam mana kan, musibah. Kita usahalah. Ketiga, macam lah ni kita duk tutup hidung lah, pelitup hidung. Tu usaha kita, tu takut wabak berjangkit, tutup hidung. Macam tu lah maksudnya Nabi suruh tutup makanan apa semua ni. Ketiga, memelihara dari najis dan kotoran. Yalah, takut sakit titik cicak masuk ke apa tu yang tutup tu. Habuk lah apa. Keempat, memelihara dari serangga dan binatang-binatang. Antara faedah tutup. Wallahu a'lam bissawab. Ni hadis satu lagi ni cerita tentang istinja pula. Panjang hadis ni, kita tangguh pagi esok lah. InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah jumpa lagi panjang umur esok pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.